Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berjumpa lagi dalam kelas Pendidikan Islam tingkatan 1. Jadi minggu hari yang terakhir Ustaz telah bagi kerja tajuk tajwid. Jadi nanti Ustaz ulas sikit tajuk tajwid yang minggu lepas kita dah belajar, yang dah ada buat quiz tu. Kira yang dapat quiz tu Ustaz akan ambil dia sebagai kehadiran dia lah. Okey. Jadi hari ini Ustaz akan terangkan tajuk seterusnya dalam bidang yang kedua, iaitu bidang hadis. Kan? Tajuk bidang hadis. Jadi hadis ini selepas Al-Quran. Hadis selepas Al-Quran. Jadi kita dah belajar 3 tajuk dalam bidang Al-Quran. Yang pertama tajuk mukmin yang bertakwa, ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah, dan juga ayat hafazan. Yang belum hafal, yang belum baca, boleh lagi baca, hantar kepada Ustaz. Dan yang kedua kita dah belajar ayat kefahaman. Tajuknya tajuk surah Fatihah. Segala puji bagi Allah. Dan yang ketiga kita dah belajar tajuk tajwid. Tajwid, mudahnya tajwid. Nanti Ustaz akan ulang balik tajuk mudahnya tajwid tu. Jadi yang keempat hari ini kita akan belajar tajuk hadis sumber hukum. Dekat sinilah. Hadis sumber hukum. Okey. Kenapa dinamakan sebagai hadis sumber hukum? Jadi sumber dia, punca dia adalah di dalam hadis. Okay. Terdapat 4 sumber hukum di dalam, iaitu hukum yang pertama adalah sumbernya daripada Al-Quran. Yang ketiga sumbernya daripada ijma', dan yang keempat daripada qiyas. Ni ijma' dan qiyas ni insya-Allah kalau kamu sambung belajar lagi tingkatan 4, tingkatan 5 jumpalah ijma' dan qiyas. Untuk tingkatan 1, 2 dan 3 hanya sampai sini saja. Kita belajar untuk dengan Islam Al-Quran, yang pertama, yang kedua hadis. Okey. Hadis ialah sumber rujukan kedua selepas Al-Quran. Jadi yang nak dirujuk pertama sekali adalah Al-Quran. Yang kedua selepas Al-Quran dirujuk adalah hadis. Al-Quran dan hadis saling diperlukan oleh umat Islam. Sesiapa yang mengabaikan Al-Quran dan hadis atau satu daripada keduanya, satu daripadanya akan sesat. Okey. Jadi kalau kita kat sini kita tengok sumber rujuk Al-Quran itu mestilah, sumber rujuk hukum itu mestilah Al-Quran dan hadis. Kedua-duanya kita kena guna. Tak boleh ambil satu sahaja. Satu sahaja, Ustaz, saya nak percaya Al-Quran je lah. Hadis saya tak percaya. Jadi maka siapa yang ambil salah satu je, maka dia akan menjadi sesat. Jadi kena dua-dualah kita ambil. Sama ada kita kena tengok rujuk Al-Quran, dan kedua kena rujuk hadis. Dua-dua kita ambil. Hadis dijadikan panduan oleh para ulama untuk memahami dengan lebih jelas maksud isi kandungan Al-Quran. Apa gunanya hadis ni? Hadis para ulama terdahulu dijadikan panduan. Menjadi panduan untuk mengetahui isi kandungan, maksud isi kandungan Al-Quran. Kadang-kadang ayat Al-Quran tu dia menerangkan sikit sahaja, tetapi nak dijelaskan berdasarkan hadis.
Okey. Kita hadis yang menjadi rujukan utama adalah seperti berikut. Okey. Oh, sejak Okey. Jadi ada beberapa kitab hadis, kan, kitab hadis yang muktabar. Dekat sini rasanya adalah kejap saya ambil contoh satu. Satu contoh kitab hadis yang ada dekat sekolah. Okey, baik. Okey, contohlah. Contoh ni kat sini nampak semua kan? Contoh kat sini. Kat sini Ustaz ada satu kitab hadis Sahih Bukhari. Dia macam Al-Quran juga kitab hadis ni. Jadi dalam dia banyaklah. Ada dekat sini ada 2224 hadis. 2000 tak silap Ustaz. Ada sebanyak 2224 hadis. Tengok. Tengok. Oh, kat belakang ah. 2000 dah ada. Nampak kan? Kat sini. Belah ni. Tengok kamera belakang. Boleh tak switch kamera belakang? Okey. Kita switch kamera belakang. Tengok. Dekat sini ada 2000 2027 hadis. Jadi banyak hadis kat sini kan. Ada 2027 hadis yang Imam Bukhari riwayatkan. Cuba bayangkan, kita nak hafal satu hadis pun susah. Yang ini dihafal oleh Imam Bukhari sebanyak 2027 hadis yang dia hafal tanpa satu pun. Nanti kita tengok macam mana dia, sebab apa dinamakan dia Sahih Bukhari. Okey. Ini contoh kita hadis lah. Nanti beza antara hadis dan Al-Quran. Okey . Okey, jadi yang saya tunjuk tadi adalah Sahih Bukhari, kitab-kitab ulama muktabar. Yang pertama Sahih Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim. Yang ketiga Sunan Abi Daud. Yang keempat Jami' Tirmizi. Yang kelima Sunan Nasa'i.
Yang keenam Sunan Ibnu Majah. Yang ketujuh Muwatta Imam Malik. Yang ke-8 Sunan Darimi. Yang ke-9 Musnad Ahmad. Jadi ada 9 lah. 9 kitab hadis yang muktabar yang digunakan oleh para ulama untuk menjadi rujukan dalam mencari sesuatu hukum untuk kita gunakan. Okey. Jadi ada 9. Oleh itu, penting bagi umat Islam untuk memahami maksud hadis. Jadi, umat Islam ni penting. Apa dia hadis ni penting untuk kita fahami. Hadis ni apa? Kan hadis ni apa? Kalau orang tanya, kau belajar apa? Belajar hadis. Hadis tu apa? Alamak Ustaz, kalau orang tanya basikal tu apa? Basikal tu satu besi yang ada 2 roda, ada tempat pengayuh yang boleh kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Ada 2 tempat duduk, satu untuk yang mengayuh, satu untuk penumpang. Biasanya basikal untuk itulah contoh kita. Apa kalau orang tanya? Jangan tanya apa basikal? Basikal lah. Apa kereta? Kereta lah. Tu bebek dah tanya, orang tanya apa benda tu. Okey. Contohnya hadis. Kat sini kita tengok dari segi bahasa, kalau bahasa Arabnya hadasah, hadis ni maksudnya kata-kata atau baharu. Kata-kata yang kita nak dekat sini istilah. Yang kita nak adalah dalam bentuk istilah. Istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada berbentuk. Jadi ada 4 apa yang disandarkan kepada Nabi, ada 4 bentuk yang dikatakan sebagai hadis. Okey. Jadi ada 4 lah. Yang pertama, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari segi percakapan. Apa yang Nabi cakap, yang keluar daripada mulut Nabi, itu adalah hadis. Yang kedua, apa yang Nabi buat, itu adalah hadis. Contoh Nabi berjalan, Nabi guna selipar, capal. Kan? Capal dia berbentuk orang letak kat kasut lah, orang letak kat topi lah. Kan? Yang ketiga, pengakuan ataupun persetujuan. Pengakuan Nabi tak bercakap pun, tapi Nabi diam je. Nabi mengakui benda tersebut. Okey, yang keempat adalah sifat. Siapa ada sifat peribadi, contoh malu, marah, kasih sayang, itu contoh. Dan kedua, sifat ni sifat peribadi ataupun sifat kejadian. Kejadian ni maksudnya kejadian Nabi lah. Daripada rambut dia warna apa, badan dia tinggi, mata dia cerah, kulit dia cerah, rambutnya ikan mayang. Itu pun salah satu sifat Nabi. Jadi 4 perkara ni, percakapan, perbuatan, pengakuan, persetujuan dan kejadian merupakan hadis daripada Nabi SAW. Hadis juga dikenali dengan kata lain bagi nama hadis adalah sunnah. Kita dengar selalu, oi, buatlah puasa sunat. Itu contoh satu perbuatan. Nabi puasa pada hari Isnin dan Khamis, sunat. Perbuatan itu sunat. Namanya sunnah. Sunnah tu apa yang Nabi buat, tapi perbuatan itu dapat pahala sunat.
Contoh, ataupun khobar, nama lain kepada hadis adalah khobar. Okey. Okey, tadi kita dah tahu tentang maksud hadis. Hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Ada empat apa yang disandarkan: percakapan, perbuatan, pengakuan dan sifat. Empat perkara ini kalau disandarkan yang datangnya daripada Nabi, itu namanya hadis ataupun sunnah. Hadis mempunyai dua komponen penting. Ada dua komponen penting dalam hadis ni yang kita nak tahu, iaitu sanad dan matan. Pertama, sanad. Kalau kita baca hadis nanti kita tengok apa dia sanad. Yang kedua, matan. Apa dia matan. Ada dua komponen penting, sanad dan matan. Untuk memahami kedua-dua komponen ini, lihat contoh hadis yang berikut. Kat bawah ni adalah contoh hadis. Okey, mana dia sanad, mana dia matan. Yang bawah ni banyak ni, panjang ni yang Ustaz bulakan ni, semua adalah sanad, iaitu apa dia sanad? Kat bawah ni ada rangkaian perawi, orang yang membaca, memberi dan menerima. Rangkaian maksudnya dia bersambung. Rangkaian ni bersambung. Perawi, orang yang terima hadis daripada Nabi kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa, yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Okey. Itu sanad. Yang kedua, matan. Matan ialah dari segi bahasa sesuatu yang jelas dan zahir, jelas. Istilahnya kat sinilah teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Apa yang Nabi cakap selepas daripada sanad. Contoh kat sini kita tengok balik. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas. Kan? Daripada Ibnu Abbas terus kat sini kepada Tawus. Daripada Tawus kepada Mujahid. Daripada Mujahid kepada Mansur. Daripada Mansur terus kepada Sufyan. Daripada Sufyan kepada Yahya. Yahya. Daripada Yahya kepada Ali bin Abdullah. Daripada Abdullah terus Abdullah beritahu, mengajar kepada Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari pun catatlah hadis tersebut di dalam kitab dia yang tadi tebal tu. Dia catat, dia tulis apa yang Ali bin Abdullah. Yang ini semua ni, orang-orang ni orangnya dinamakan perawi. Sambung-sambung semua ni dinamakan adalah sanad. Sanadnya sampai ke tak kepada Nabi. Daripada Imam Bukhari dapat daripada Ali, Ali dapat daripada Yahya, Yahya dapat daripada Sa'id, Sa'id dapat daripada Sufyan, Sufyan dapat daripada Mansur, Mansur dapat daripada Mujahid, Mujahid daripada Tawus, Tawus daripada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ni sahabatlah, sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi Ibnu Abbas ni daripada Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, ataupun Rasulullah dalam majlis ke dalam Masjid Nabawi, Rasulullah cakap, ramailah sahabat kat situ, Ibnu Abbas dan sebagainya. Lepas tu Rasulullah kata apa? La hijrata ba'da fathi, tidak ada hijrah, tak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Walakin jihadu wa niyat, tapi jihad itu hendaklah dimulakan dengan ni ya. Izas tumfirtum famfiru. Okey. Itu contoh. Istilah muntafaqun alaih. Biasa kita dengar kalau baca-baca hadis kat belakang ni ada muntafaqun alaih. Apa dia muntafaqun alaih? Muntafaqun alaih adalah merujuk hadis yang disepakati oleh dua ulama hadis yang terkemuka, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi banyak-banyak hadis, 1000 tu Imam Bukhari kata ya ni hadis daripada Rasulullah, dan Imam Muslim pun kata daripada Rasulullah, tepat sampai kepada Rasulullah.
Jadi matan hadis itu ataupun perawi dia disebut muntafaqun alai bersetuju ke atasnya dua orang imam yang muktabar. Okay. Seterusnya, peranan hadis sebagai sumber hukum. Kenapa kita nak gunakan hadis? Penting sangat ke hadis? Hadis ni sangat penting sebab dia ada peranan dia kat sini. Peranan hadis sebagai sumber hukum. Ambil warna merah pula. Okey. Selain daripada Al-Quran, hadis mempunyai beberapa peranan sebagai sumber hukum, antaranya termasuklah jadi Al-Quran sumber hukum yang pertama, hadis adalah sumber hukum yang kedua. Hadis sumber hukum yang kedua. Kenapa? Kerana peranan dia menguatkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, dia kuatkan apa yang Al-Quran sebut. Kuat tu lagi bagus, kan? Kalau 10 orang kata ya kena buat, okey. Lepas tu jumpa orang lain lagi kata ya kena buat, jumpa sampai 10 orang kata ya kena buat. Jadi maka benda yang kena buat itu sangat penting. Contohlah, jadi dalam Al-Quran dia ada sebut satu perkara, satu hukum yang kita kena buat, tetapi dikuatkan lagi oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Okey, menguatkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran seperti kewajipan berpuasa. Kewajipan berpuasa lah. Puasa tu wajib, Al-Quran kata. Tapi dikuatkan lagi oleh hadis, ia wajib juga puasa. Okey, contohnya faman syahida minkumus syahra falyasum. Apabila sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ini penekanan pertama. Kan, pertengahan. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, Allah SWT berfirman, siapa yang menyaksikan bulan, maka dia hendak puasa. Dikuatkan lagi oleh hadis Nabi SAW. Nabi tambah lagi supaya hukum ini lebih kuat, dan kalau tak ada hadis pun kita kena buat jugalah. Kan? Tapi sebab Allah kata, Nabi kata, contohlah macam mak kita kata, ayah kita kata, abang kita kata, mesti benda tu sangat penting. Okey. Jadi an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah, yang ni nama tadi perawilah Abu Hurairah, ataupun dia punya sanad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa iftaru li ru'yati. Berpuasalah kalau kita nampak anak bulan, dan berbukalah apabila kita nampak anak bulan lagi tu. Maksudnya yang kat depan ni berpuasa apabila nampak anak bulan Ramadan, dan berbuka apabila nampak anak bulan Syawal. Jadi maksudnya sebulan puasa. Itu dikuatkan oleh hadis. Hukum tadi dikuatkan oleh hadis. Okey. Yang kedua, peranan dia memperincikan isi kandungan. Maksudnya mendetailkan lagi. Lebih detail, lebih terperinci daripada ayat Al-Quran. Contoh dekat sini, wa aqimus solah, Allah berfirman, wa aqimus solah, dan dirikanlah solat. Macam mana kita nak buat solat ni? Macam mana nak buat solat? Allah suruh solat je. Kalau baca Al-Quran, semua wa aqimus solah wa atuz zakah, wa aqimus solah wa atuz zakah. Cara dia macam mana? Diperincikan solat ini kepada hadis Nabi secara umum. Di sini ada sana maqala Rasulullah SAW, ada titik tiga ni kan. Masuk titik tiga ni, hadis ni panjang. Depan dia sambungan dia panjang. Ada lagi disambung-sambung lagi, lepas tu barulah sallu kama raaitu sholli, dan titik tiga ni juga ada sambungan dia. Ni pendeklah, dipotonglah hadis tu.
Okey. Jadi Nabi kata, "Sallu kama raaitumuni usolli." Macam mana nak solat dikuatkan oleh hadis, solat seperti aku solat. Jadi Nabi solat sentiasa dekat masjid ataupun masjid lah, Masjid Nabawi, dengan para sahabat, dengan masjid Nabawi, dengan Masjidil Haram, dengan para sahabat. Jadi ramailah orang yang tengok Nabi solat. Yang ujung sana nampak Nabi angkat tangan macam ni. Yang ujung sebelah sana tak nampak Nabi angkat tangan. Kan? Jadi sebab tu kadang-kadang ada yang angkat tangan, ada yang tak angkat tangan berdasarkan hadis. Apa yang orang nampak ketika Nabi buat. Semuanya betul. Semuanya betul, tak ada salah. Kan? Kalau di Masjidil Haram tu ada yang kiam macam ni, ada yang nampak macam ni. Sebab yang tengok kat belakang tu ramai. Mungkin yang meriwayatkan yang paling belakang tu tak nampak Nabi letak tangan. Tapi dia sembahyang Nabi. Tu contoh. Contoh. Okey. Ini menguatkan lagi, memperincikan lagi hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran tak sebut pun perkara ni. Dalam Al-Quran tak ada. Kamu bacalah sampai 6,660 ayat. Kalau kita tengok, cakap 6,660 ayat. Tapi sebetulnya dia tak sampai pun. Cuma 6,000 lebih je lah. 6,000 tak pun tak berapa ingat. Ada 30 juzuk, ada 114 surah. Kalau kamu baca dengan terjemah sekali, tak ada pun yang mengatakan bahawa lelaki tak boleh pakai emas, tak boleh pakai emas dan kain sutera. Tak ada dalam Al-Quran. Tapi kenapa orang kata tak boleh pakai emas dan kain sutera? Sebab dekat situ ada hukum yang daripada hadis mengatakan lelaki tidak boleh pakai emas dan kain sutera. Kat sinilah An Barra ibn Aghazib qala Rasulullah radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Nahana an khatamil zahabi wal lubsil harir. Ini ada sambungan lagi. Dia kata ada 7 diperintahkan oleh Nabi dan 7 yang dilarang oleh Nabi. Jadi hadis ini banyak lagi. Nahana an khatimuz zahabin. Dia kata dilarang menggunakan emas, walu besil harir, dan pakai kain sutera. Ini yang diharamkan oleh Nabi. Tak ada dalam Al-Quran tetapi ada dalam hadis. Sebab ni apa? Apa ni tadi dia kata peranan hadis, kan, peranan dia ada 3. Yang pertama menguatkan, yang kedua menguatkan hukum yang ada dalam Quran, yang kedua memperincikan hukum yang ada dalam Quran, dan yang ketiga menjelaskan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Okey. Habis. 3. Jadi kita dah belajar pertama maksud hadis, yang kedua komponen hadis. Maksud hadis ialah sesuatu yang disandarkan oleh Nabi SAW, ada perbuatan, percakapan, perbuatan, pengakuan dan sifat. 1. Yang kedua, komponen hadis ada 2, matan dengan sanad. Sanad apa? Sanad dengan matan. Yang ketiga, peranan hadis ada 3. Menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran, memperincikan hukum yang ada dalam Al-Quran, menjelaskan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Okey. Seterusnya yang keempat, pengelasan hadis. Tadi komponen hadis ada 2, pengelasan hadis ini ada 4. Ada 4. Okey, apa dia 4 ini? Yang pertama, aspek hadis yang penting adalah ada 4. Yang pertama, percakapan. Hadis percakapan. Kat sinilah percakapan. Tak nampak. Okey.
percakapan, sesuatu yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u sub'atun minal iman. Nabi bercakap. Nabi berkata dalam hadis dia, ni riwayat Bukhari, kitab Bukhari tadi yang Ustaz tunjuk. Kata Nabi berkata bahawa malu itu satu cabang daripada iman. Nabi cakap malu itu cabang daripada iman. Yang kedua, dari segi perbuatan, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi buat itu adalah hadis juga. An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastanji bil ma'i. Anas kata Nabi beristinja menggunakan air. Nabi tak cakap pun, kan? Nabi tak cakap pun, tapi orang tahu Nabi istinja basuh buang air kecil dan buang air besar. Istinja namanya tu menggunakan air. Perbuatan itulah. Jadi kalau kita ikut perbuatan Nabi pun dapat pahala sunat. Yang ketiga, pengakuan dan persetujuan. Dalam hadis lain, ada sahabat, hadis panjanglah, ada sahabat yang makan dob. Dob tu binatang yang macam biawak di padang pasir. Susah nak mati dob ni. Jadi Nabi dekat padang pasir, sahabat ambil, sahabat sembelih dan sahabat bakar dimakan. Nabi senyap je. Kalau benda tu haram, nescaya Nabi akan mengeluarkan ataupun melarang sahabat untuk makan. Tapi Nabi tak larang pun, Nabi diam je nak menunjukkan bahawa makan dob tu boleh. Boleh sebab Nabi tak larang sahabat makan dob. Kan? Cuma sebagai sifat seorang manusia kadang-kadang ada tekaknya geli tekak geli. Tekak geli sebab macam makan biawak. Itulah salah satulah contoh. Okey. Kat sini diam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai isteri dia Sayyidatina Aisyah yang ketika itu main anak patung, kan? An Aisyah qalat kuntu al'abu bil banati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu wa yusarribuhunna ilai fayal'abna ma'i. Dia kata apa? Berkata Aisyah, aku bermain anak patung bersama-sama rakanku. Maksudnya boleh kita main anak patung. Sebab Nabi tak larang pun. Aisyah main anak patung perempuan, perempuan mainlah patung-patung. Apabila Rasulullah SAW masuk ke rumah, rakanku bersembunyi. Sebab malu kot dengan Rasulullah. Sebab apa, dia takut kena marah ke, dia sembunyilah nyuruh Rasulullah SAW mengeluarkan mereka sehingga mereka dapat bermain denganku semula. Jadi Rasulullah suruh minta dia orang keluar lagi, mainlah anak patung dengan Aisyah. Okey. Tu Nabi tak cakap apa-apa pun, Nabi panggil, suruh main lagi. Itu dari segi pengakuan ataupun persetujuan. Nabi setujulah, bolehlah Aisyah ni main anak patung. Yang keempat, daripada sifat perkhabaran tentang sifat kejadian. Ini sifat kejadian Nabi lah. Dan sifat kepribadian. Contohnya kat sini, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddal haya minal azra'i fil hijriha. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa Rasulullah SAW lebih pemalu daripada anak gadis sunti di biliknya. Sifat Nabi ni sangat malu. Kalau orang perempuan tu ada sifat malu, orang perempuan yang baik yang rasa kekampungan tu, dia duduk dalam bilik sebab dia ada rasa malu. Tapi Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi kata Nabi lebih malu daripada perempuan tersebut. Itu sifat dia lah. Kalau kita tunjuk lagi sifat Nabi, baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il tu kesempurnaan Nabi SAW. Dia ceritalah banyak. Nabi perang berapa, Nabi semua cerita pasal Nabi. Muka Nabi, orang kata kalau tak nampak muka Nabi ni, dia macam ada kerinduan sahabat. Macam tengok bulan pada waktu malam. Muka Nabi ni
Orang sahabat kata kalau kau maksud Nabi dah wafat lah, kan. Sahabat ni duduk lagi. Ada orang tanya, macam mana keadaan muka Nabi? Kan dia tanya, kau pernah tengok bulan tak? Pernah. Malam-malam gelap beli kita tengok bulan. Apa kau rasa? Oh, tenangnya, syoknya, best kan. Nabi tu macam tu. Muka Nabi macam umpama bulan purnama. Sebab tu kita nasyid Tola'al badrun alaina, telah terbit bulan purnama ke atas kami masa hijrah. Maksudnya Nabi itu orang dah tunjuk bulan purnama. Sifat muka Nabi. Kalau orang kata kita, oh muka kau bercahaya macam bulan purnama, oh bangga sikit lah kan, sebab muka kita berseri-seri. Okey. Baik, yang terakhir. Perbezaan antara pertama Al-Quran, yang kedua hadis Qudsi, yang ketiga hadis Nabawi. Tadi semua tu Ustaz dah tunjuk tadi. Al-Quran ada kat rumah masing-masing kan. Okey. Yang pertama Al-Quran, maksud dia makna dan lafaz daripada Allah. Apa yang kita baca dalam Al-Quran itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alif Lam Mim tu Allah bagi alif lam mim, tak ada siapa yang ubah, Nabi pun tak ubah, ya kan? Semuanya daripada Allah. Maksudnya pun daripada Allah. Okey. Yang kedua, makna daripada Allah. Makna daripada Allah ni hadis kursi lafaz daripada Nabi. Lafaz dia daripada Nabi. Contoh makna tu contoh sekolah. Pergi sekolah hari Isnin. Macam mana kamu nak sampaikan, mak kamu nak sampaikan kepada kamu. Terpulanglah nak cakap apa. Ustaz suruh pergi sekolah, mak lain cakap, pergilah sekolah Isnin. Macam-macam. Itu lafaz dia. Tapi maknanya pergi sekolah. Jadi maknanya daripada Allah dan lafaznya daripada Nabi SAW. Hadis Nabawi adalah lafaz dan makna daripada Rasulullah. Okey. Ganjaran pahala. Siapa baca hadis, siapa baca Al-Quran, dia dapat pahala dengan satu huruf, satu pahala. Pada Quran Alif Lam Mim bukan satu huruf, Alif Lam Mim ada 3 huruf, Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Itu ada hadis Nabi lah. Jadi kita dapat 3 pahala. Itu kalau baca Alif Lam Mim. Kalau kita baca Fatihah, berapa huruf, berapa pahala kita dapat. Kalau kita baca satu Al-Quran, ada berapa huruf. Jadi satu bacaan, satu ayat, satu huruf, satu pahala. Mendapat pahala kerana mempelajari dan nak beramal dengannya. Jadi kita dapat pahala dengan hadis ni. Kita baca hadis sebab kita nak belajar. Kalau setakat baca je, tak nak belajar, tak dapatlah. Kalau nak belajar dan nak beramal dengan hadis tersebut, jadi kita akan dapat pahala. Martabat Al-Quran ini adalah sahih. Sahih ini paling tepat, benar, betul. Kan martabat dia tak ada keraguan. Tapi martabat bagi hadis, yang pertama ada hadis sahih. Okey, jadi ada 4. Sahih ini tepat daripada Nabi. Hasan ada kadang ada perawi dia yang perawi dia yang ulama kata tak berapa sempurna lah, kan. Dhaif ni yang lemah, yang maudhu ni hadis rekaan. Orang kata macam ni, Nabi kata macam ni, padahal Nabi tak pernah kata itu adalah hadis maudhu yang terbatal, yang tak sampai kepada Nabi. Keperluan berwudu. Kalau kita baca Al-Quran, kita kena ada wudu. Baca Al-Quran bukan bacalah. Kalau baca tak payah wudu. Kalau kita nak sentuh, nak bawa pergi mana, Al-Quran kena ada wudu. Tapi kalau kita nak baca hadis, nak buka kitab hadis tadi yang Tuan sebut, tak perlu berwudu. Tak payahlah, baca je boleh. Kat sini ada contoh, ni ada contoh ayat Al-Quran lah.
wasariqatu faqta'u aydihuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan adalah dipotong kedua tangannya. Ini ada lagi. Al-Quran kata potong tangan je, tapi penerangan perinciannya ada di dalam hadis bab jenayah. Jangan kata curi je, Al-Quran kata potong. Tak boleh. Tak boleh sebab kita ada lagi syarat-syarat nak potong tangan ni, ada perincian di dalam hadis. Jadi janganlah kata curi je potong, curi je potong. Okey. Abu Hurairah dalam berkata Rasulullah bersabda, Allah SWT berfirman. Ni kan. Allah berfirman tapi kata-katanya dikatakan oleh Nabi. Kullu amalin ibni Adam lahu ila siyami fa innahu li. Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Kalau kita sembahyang untuk kita, zakat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Nabawi, Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda inna dina yusra, sesungguhnya agama itu sangat mudah. Kita je yang susahkan. Apa susah? Yang subuh 2 rakaat. Kau je yang malas. Ya, yang malas bangalah gitulah kena ni macam-macam kau. Buatlah sembahyang. Tak ada. Tak boleh sembahyang subuh, sakit ada cara lain. Kan? Senang semua. Tak boleh puasa, boleh makan. Tapi kenalah tu semua senang. Yang menyusahkan adalah kita. Anda menerima pesanan ringkas yang mengenai hadis melalui media sosial. Diskusi dengan hadis Nabawi. Okey, habis. Cakap tu saja. Untuk hari ini penjelasan tentang bab hadis. Okey, penjelasan bab hadis. Nanti Ustaz akan buat satu soalan untuk kuis. Siapa yang jawab kuis, Ustaz catatlah dia hadir dalam kelas Ustaz lah. Pernah hadirlah dalam kelas. Jadi kuis tu nanti letaklah nama yang betul. Senang Ustaz nak cek. Jangan letak nama contohlah nama Ustaz Muhammad Soleh. Kamu letak nama kat situ, nama apa? Robin Hood. Ustaz manalah tahu Robin Hood tu siapa. Tak ada dalam daftar senarai sekolah Robin Hood. Jadi Ustaz tak tahu siapa yang datang, siapa yang buat. Kan? Jadi kena letak nama betul-betul supaya senang Ustaz semak siapa yang masuk kelas Ustaz dan siapa yang tak masuk kelas Ustaz. Okey, jadi sekadar itu saja untuk pembelajaran hari ini. Bab hadis. Hari Ahad nanti ada modul. Ustaz dah sediakan modul untuk pendidikan Islam. Okey, Ustaz dah sediakan modul untuk pendidikan Islam semua tingkatan. Bukan semua, semua pelajar tingkatan 1. Ustaz dah masukkan. Hari Isnin nanti datang ambil. Ustaz kelas 2 biru lah. Siapa 2 biru boleh jumpa Ustaz lah nanti. Berkenalan dengan Ustaz. Ini Ustaz tik-tik siapa yang dah ambil. Okey. Jadi dekat situ ada 4 line, 8 muka surat. Itu kena buatlah semua yang kita dah belajar. Pertama ayat Al-Quran, hafazan. Yang kedua tajwid. Yang ketiga indahnya Al-Fatihah. Al-Fatihah tu tajuknya? Segala puji bagi Allah. Dan yang keempat hadis. Pengenalan hadis. Jadi ada 4 modul cuti sekolah, 4 modul PDPR tu untuk pendidikan Islam, tolong siapkan. Dan sekejap lagi Ustaz akan bina satu kuis dan kamu akan jawab dalam kuis tersebut. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Ustaz sediakan rakaman ini untuk YouTube. Nanti semua boleh tengok, boleh ulang sama ada tak sempat waktu pagi, waktu tengah hari, tak sempat waktu tengah hari, waktu malam, tak sempat waktu malam, bila-bila masa yang kamu sempat, supaya tidak ada yang ketinggalan dalam grup WhatsApp ataupun dalam grup Telegram. Kita akan letak link video ni dekat Telegram supaya semua boleh belajar di rumah dengan tenang. Supaya tidak terkena penyakit COVID, duduk di rumah jika tidak ada keperluan untuk keluar,
dan sentiasa amalkan basuh tangan, jaga penjarakan dan tutup muka. Okey, sekadar itu saja. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi